Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kelima, uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penggunaan inai dalam penyemiran. Apa penyemiran? Mencelup rambut. Ya, rambut kita celup. Celupan mana yang dibenarkan, celupan mana yang tidak dibenarkan, celupan mana yang dilakukan izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Qatadah radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya beliau bertanya pada Sayyidina Anas radhiyallahu an, hal hadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lam yablugh zalik, innama kana syaiban fi sudghaihi, walakin Abu Bakrin radhiyallahu an hadaba bil hinna wal katam. Adalah Rasulullah SAW pernah mencelup rambut dengan pewarna? Adakah? Dia tanya. Ya. Jawab beliau, rambut Rasulullah SAW tidak begitu banyak beruban sehingga tidak perlu baginda merasakan untuk menyemir mana mencelupnya. Kemudian uban hanya kedapatan di kedua pelipisnya sallallahu alaihi wasallam. Ia memang ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar yang menggunakan daun inai, ya, dan katam, mana sejenis rumput, untuk mencelup, mana menyimir rambutnya. Itu pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, catatannya, penggunaan pewarna hitam, rambut diputih dia dye jadi hitam, itu ditegah dalam hadis-hadis, ya. Itu dipanggil apa? Buan tebiat. Dah tua dia hitam, wah, tuan nak nampak apa? Nak nampak muda. Kecuali dalam peperangan saja diizin. Ya. Al-harbul khid'ah. Buat peperangan tu tipu daya. Di peperangan dululah. Buat peperangan dulu dia muajahat dia berdepan, dan peperangan sekarang penakut kiem bom ni. Dulu dia berdepan. Bila berdepan, kalau gambut orang Islam ni semua putih je, ini ada perang sarap. Ni semua dah tua kan. Jadi bila kita dye hitam, jadi musuh akan tengok, wah, ini semua pemuda tangkas-tangkas, itu perang sarap. Boleh. Ketika itu boleh digunakan rambut di dye balik hitam. Tujuan dia untuk apa? Memberikan kekeliruan bagi musuh. Biar dia tengok, wah, orang Islam ni hebat-hebat kan. Dia tengok semua putih. Kan ini semua tak kuat tadi kata kan. Jadi bila dye hitam tu memberi semangat, tu tak apa. Satu, mana masalah peperangan saja. Habis. Kemudian bilangan uban Rasulullah SAW. Di Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyati illa arba'a asyarata sya'ratan bayda. Aku tidak mendapat bilangan lebih daripada 14 helai uban di kepala baginda Rasulullah dan janggut. Tak lebih dari 14, sikit ini kan. Di sini juga terdapat perbezaan pengiraan. Di dalam sebuah hadis bilangan uban baginda 17 helai. Dalam hadis yang lain pula 18. Ya, dan hadis yang lain ada 20 helai. Maksud semuanya adalah sama, yakni apa? Uban baginda Rasulullah SAW sangat sedikit. Itu maksudnya. Ya. Mungkin juga pada mulanya bilangan uban adalah 14 helai, kemudian menjadi 18. Itu benda biasa, tak ada masalah. Walhasil ialah sikit, itu maksudnya. Ataupun mungkin terdapat perbezaan dari segi pengiraan. Walau bagaimanapun, maksud ia ialah untuk menyatakan bahawa uban tersebut sangat sedikit yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang bertanya kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu an, berapa banyak uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, tatkala baginda memakai minyak, uban baginda tidak kelihatan. Dia boleh pakai minyak kan, jadi dah masuk gitu, tak nampak lah, tak nampak uban. Dan jika tiada, maka sebahagian rambut baginda kelihatan putih, ada sikit lah nampak uban tadi. Jadi yang dapat kira tu, kita pakai minyak nampak. Tapi kalau minyak tak nampak lah, dia dah dapat kan. Walhasil maksud dia apa sini? Sedikit atau sangat sedikit. Apabila minyak digunakan, rambut akan berkilat, dan akibat daripada keadaan berkilat itu, beberapa helai uban akan tertutup. Apabila rambut tidak lagi berminyak, maka rambut baginda Islam pun berkeadaan nampaklah kusut tadi, maknanya tak kering, maka jelas kelihatan uban. Di situ dia boleh kira lah, sebab kiraan tu begitulah, tak maknanya tak sama riwayat. Walhasil yang tepat dia tidak banyak, itu maksudnya.
Kemudian beberapa surah yang menjadikan baginda Rasulullah SAW kelihatan tubuh, mana beruban. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa bilangan uban baginda SAW kira-kira 20 helai. Dan Ibnu Abbas meriwayatkan qala Abu Bakar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad shibta qal sayyabatni Hud wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun. Ya, wa idza syamsu kuwirat. Ini antara surah-surah suar, mana surah Quran yang menyebabkan beruban, dan masya-Allah. Sayyidina Abu Bakar yang berkata Rasulullah SAW, Tuhan kelihatan tua. Jadi maknanya nampak apa? Beruban. Maka Rasulullah pun menjawab, surah Hud, surah Waqi'ah, surah Amma Yatasa'alun, dan surah Iza Syamsu Kuwirat. Di mana surah-surah ini telah menyebabkan aku beruban. Ya, menyebabkan aku tua itu maknanya beruban. Syibta itu maknanya beruban. Ya. Maknanya dahsyat Rasulullah menghayati ayat. Di samping surah-surah tersebut, ada lain-lain surah yang membawa berita-berita Jahannam, neraka Jahannam dan hari pengadilan. Telah dinyatakan dalam hadis yang lain bahawa Rasulullah SAW bersabda, jikalau kamu semua tahu apa yang daku tahu. Bermakna ada ilmu yang khas untuk Rasulullah SAW, ada ilmu yang khas untuk golongan tertentu, dan ada ilmu yang semua kena tahu. Itu ilmu syariat, itu tak boleh tutup. Ya, betul, setengah ilmu tu dia untuk orang yang layak saja. Betul kata cicit Rasulullah Syekh Ali Zainal Abidin, inni la aqtumu min ilmil jawahirahu kaila yarazu kajahlin fayaftatinah. Sungguhnya ilmu tu aku tutup akan permata, mana ilmu hakikat yang tinggi aku tutup, supaya tidak dilihat oleh orang yang tidak memahami akan terfitnah. Bermakna ada ilmu khusus, ada yang lagi khusus, paling khusus khas Rasulullah SAW. Setelah kata kalau aku buka yang ni, maknanya kau takkan berhenti kau menangis. Ya. Nasaya sebahagian besar daripada kamu akan dihabiskan dengan menangis, dan kamu akan tinggalkan gelak ketawa, malahan sampai meninggalkan bersatu dengan isteri kamu. Yang ni kata buka ni, kau tengok isteri kau macam batang kayu. Tak ada asap pula, sebab terlampau gerun, itu maksudnya. Tersebut dalam syarah sunan, ya, bahawa seorang telah bermimpi Rasulullah SAW dan bertanya, Tuhan telah menyatakan bahawa surah Hud menyebabkan Tuhan menjadi beruban. Tua Tuhan beruban. Apakah yang terkandung dalamnya? Bagi dia menjawab, terdapat satu ayat yang memerintahkan seorang itu beristiqamah. Ya, berpegang teguh betul dengan agama sedaya-daya seboleh-boleh dan hidup menuruti jalan itu. Jadi mana ketakutan takut tak masuk lain istiqamah. Sedangkan Rasulullah tak ada siapa boleh lawan. Dia paling hebat. Baginda paling hebat sallallahu alaihi wasallam. Jelasnya bahawa beristiqamah di atas jalan ini, sebagaimana Tuhan kata fastaqim kama umirta, hendaklah kamu istiqamah sebagaimana diarah. Atas alasan inilah maka ahli-ahli sufi yang besar mengatakan bahawa istiqamah dalam agama lebih besar daripada 1000 karamat. Al-istiqamah khairun min alfil karamah. Karamat mana? Karamat hisiah. Karamat luar lah, karamat ada boleh berjalan atas air, boleh terbang udara, semua tu. Nak banding istiqamah lagi besar. Mana kita tetap betul, tak berganjak dengan tuntutan agama sama ada zahir dan batin, syariat dan hakikat sekali. Mana duduk tu yang payah, menyebabkan teruban kepala. Itu menunjukkan apa? Penjelasan dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penjelasan yang sempurna satu lagi. Hendaklah seorang itu menuruti jalan yang lurus, siratul mustaqim, ay siratillah, jalan agama Allah Ta'ala, dinullah, dengan seteguh-teguh, selaras dengan perintah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada baginda Rasulullah SAW, yang baginda sendiri taat menjunjung perintah-perintah daripada Allah SWT, dan baginda menghidupkan malam dengan ibadah, mengharungi penderitaan dan kepayahan, menjadi lemah, ya, walaupun pada dasarnya baginda dikurniakan kekuatan 40 orang ahli syurga. Ya, seorang ahli syurga mempunyai kekuatan 100 orang ahli dunia. Kuat.
seorang 100 power dia. Maka kekuatan Rasulullah SAW ialah 4,000 ya ahli dunia kalau kalikan. Maka ulama telah menyatakan bahawa seorang lelaki boleh menikahi 4 orang wanita. Maka kekuatan baginda boleh menikahi 16,000 wanita. Lagi banyak kan. Ya. Namun di sebalik kekuatan itu baginda menjadi 5. Maknanya apa? Kekuatan itu maknanya tertutup dengan makna apa? Bila datangnya ketakutan yang kuat dengan Ta'ala melalui ayat-ayat tadi, antaranya untuk membina istiqamah yang sebenar. Sebab tidak ada orang lebih istiqamah daripada Rasulullah SAW. Itu nak tunjukkan betapa hebatnya penghayatan baginda kepada Al-Quran sendiri. Sebab Sayyidina Aisyah mengatakan, nak ikut Quran yang berjalan tu Rasulullah SAW. Nak tengok Quran yang bergerak itulah Nabi SAW. Maknanya amalan Rasulullah itu ialah Quran. Kemudian Abu Juhaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa para sahabat telah bertanya kepada baginda SAW, ya Rasulullah SAW, naraka qad shibta, qala qad sayyabatni Hud wa akhawatuha. Ya Rasulullah SAW, telah kami menjadi semakin tua di mana syib tu mana beruban. Ya Rasulullah, Tuhan telah menjadi beruban tu maksudnya, dan telah lemah dan tanda-tanda ketuaan. Maknanya jelas kelihatan pada Tuhan. Baginda SAW menjawab, surah-surah seumpama Hud dan seumpamanya menjadikan daku tu, yang menjadikan keadaan Rasulullah itu berubah, ya, sebab mengalami berdepan dengan surah-surah yang sangat hebat, iaitu surah Hud, Al-Waqi'ah, Mursalat, Amma Yatasa'alun, dan juga Iza Syamsu Kuwirat. Itu di antara kedudukan baginda SAW yang sangat dahsyat. Kemudian catatan dia, wallahu a'lam.